tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat pagi denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hari ini hari Isnin 24 hari bulan Oktober 2022. Baru-baru ini di Sinar Harian, kalau saya tidak silap, dilaporkan kononnya Zahid Hamidi tidak akan bertanding PRU15 supaya UMNO tidak ada beban dan tidak ada peluru yang dapat diguna oleh pembangkang untuk menyerang Barisan Nasional. Dikatakan anak beliau akan menggantikan tempat beliau. Persoalan saya ialah, kamu boleh komen apa pendapat kamu. Persoalan saya ialah, betulkah dia tidak mau bertanding kerana dia ingin memberikan kelegaan sedikit kepada Barisan Nasional supaya tidak ada peluru yang dapat diguna untuk menyerang, kerana dia ada 47 pertuduhan lagi di mahkamah. Ataupun sebenarnya Zahid Hamidi takut kalah. Ataupun memang Zahid Hamidi sudah tahu dia tidak boleh menang lagi. Hampir semua bahagian UMNO telah menyuarakan hasrat mereka bahawa mereka bersolidariti untuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri jika Barisan Nasional UMNO menang. Tapi itu belum pasti, kerana yang kita tahu UMNO ini, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi presidennya Zahid Hamidi dan belum dibubarkan. Belum lagi ada pemilihan. Mereka akan membuat pemilihan hanya selepas pilihan raya diselesaikan. Jadi persoalannya yang kamu boleh komen, pada pendapat kamu, Zahid Hamidi ini tidak mau bertanding kerana dia memang tak mau ada terpalit Barisan Nasional dengan kes rasuahnya itu, kes pecah amanahnya, kes pengubahan wang haramnya, atau memang dia takut kalah? Atau dia memang takut kalah sebab mungkin dia sudah sedar bahawa akar umbi UMNO tak mau lagi undi dia. Akar umbi UMNO tak mau lagi terima dia. Mungkinkah itu sebab sebenar? Saya pun tidak pasti apa sebab sebenar. Tapi menurut laporan itu, sebabnya ialah kerana dia bukan takut kalah, tapi kerana supaya tidak ada beban kepada Barisan Nasional yang dijadikan senjata peluru untuk menyerang Barisan Nasional nanti. Tapi ada kebaikannya, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dilihat daripada sisi terang, satu lagi sisi, ada kebaikannya jika Zahid Hamidi tidak bertanding. Malah jika dia tidak jadi Perdana Menteri pun ada kebaikan. Kebaikannya apa? Supaya kalau tiba-tiba dia jadi Perdana Menteri dan dia bersalah di mahkamah, masuk penjara, tidak perlulah kacau bilau lagi UMNO BN. Tidak perlu lagi pilih lagi orang. Tidak perlu. Jadi kalau dia masuk penjara pun tidak perlu lagi susah-susah UMNO BN mencari pengganti dia sebagai Perdana Menteri. Bayangkan saja, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, andai saja tiba-tiba kalaulah Barisan Nasional UMNO menang, tiba-tiba Barisan Nasional UMNO menang dan tiba-tiba ada pemungkiran janji, ada mungkir janji, dan bukan Ismail Sabri yang jadi Perdana Menteri, tapi
Tapi Zahid Hamidi yang jadi Perdana Menteri. Tetapi tiba-tiba pula Zahid Hamidi kalah di mahkamah. Tidakkah itu satu yang menjadi kacau bilau kepada Malaysia, politik Malaysia sekali lagi? Apabila seorang Perdana Menteri ketika berkhidmat di penjara, akankah ada lagi selepas itu kebingungan berlaku di penjara? Sama ada Kajang kah, Sungai Buloh kah, mana-mana lah penjara. Nanti bikin bingung lagi jabatan penjara. Macam mana tidak bingung? Nanti tidak dilayan susah, dilayan pun susah. Masa kan tidak dilayan Perdana Menteri itu? Lepas itu bingung lagi nanti Dewan Rakyat. Nanti ada lagi rayuan, tidak dapat lagi ditarik dia punya kelayakan sebagai ahli parlimen. Dengan apa yang terjadi kepada Najib Razak, lebih baiklah kita belajar daripada kesilapan tersebut. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia tidak bertanding, bagi saya itu satu kelebihan bagi Barisan Nasional. Kerana tidak lagi akan ada senjata yang boleh dipakai oleh pembangkang. Kerana pembangkang boleh saja spin-spin, kata Zahid Hamidi itu tipu, nanti dia jadi Perdana Menteri yang ada kes mahkamah. Jadi Pakatan Harapan tak boleh lagi pakai senjata itu untuk menyerang Barisan Nasional. Kerana kalau Zahid Hamidi tak bertanding, dia tak akan boleh jadi Perdana Menteri, sebab dia bukan ahli Dewan Rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, soalan yang seterusnya ialah, kalaulah anak Zahid yang ganti dia di tempat dia di Baganda tu, bolehkah dia menang? Pandaikah anak dia buat kerja? Tak ada pengalaman besar pun anak dia. Tak ada pengalaman besar anak dia di dalam politik. Ataupun saya yang tidak tahu. Mungkin saya yang tidak tahu. Saya fikir takkan Zahid Hamidi kasih calon anak dia kalau anak dia tidak pengalaman berpolitik. Jadi saya rasa anak dia tahu, anak dia ada pengalaman juga kot. Tapi soalannya, diterimakah dia? Dia boleh menangkah? Atau dengan mencalonkan anak Zahid, boleh dikatakan Pakatan Harapan menang tanpa bertanding di Baganda tu? Denyut Nadi Suara Rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share.